jenayah ni berlaku siang malam, tak kira di mana jua hakikatnya berdiri di situ, dan pemasangan dashcam dan CCTV ini boleh jadikan satu bahan bukti yang boleh membantu siasatan kes tersebut. Dan saya pastilah lebih ramai orang sekarang ni tahu kepentingan tapi tidak semua mempunyai dashcam ataupun CCTV yang berada di rumah atau premis masing-masing. Dan saya rasa ianya juga merupakan salah satu benda wajib jugalah. Contohnya kalau kita beli kereta baru, harus ada pasang dashcam ataupun papan muka ni bukan untuk apa kan? Salah satunya untuk nak bukti kalau berlaku sebarang kemalangan dan sebagainya. Tapi dalam masa sama juga ianya juga mungkin dapat membantu siasatan daripada pihak polis untuk nak menjalankan siasatan mereka lah. Dikira sebagai satu tanggungjawab sosial dan kemasyarakatan kita juga. Dan bagaimana kita ingin tahu cara bukti ini digunakan untuk siasatan jenayah, kita terus bersama dengan ASP Latifah Abdul Aziz, Juru Analisis Kanan Siasatan Audio Video Makmal Forensik PDRM. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Puan ada di sini untuk berkongsi dengan kita bagaimana analisa video audio daripada rakaman CCTV dan dashcam ni boleh membantu. Mungkin Puan boleh mulakan dengan mukadimah ni dulu. Apa yang perlu kita tahu? Okey, bila kita sebut pasal rakaman video daripada kamera CCTV dan juga kamera dashcam, kita sedia maklum bahawa rakaman daripada kamera CCTV ataupun dashcam ni kita panggil sebagai saksi bisu di tempat kejadian, silent witness. So rakaman yang dikeluarkan daripada kamera CCTV sangat membantu dalam siasatan yang dijalankan oleh pihak polis, kerana kita sebagai manusia, kita tak selalunya ada di tempat tersebut. Jadi saksi inilah yang akan membuktikan satu-satu kejadian itu berlaku dan kejadian itu boleh dijadikan sebagai bahan bukti selepas kejadian tersebut berlakulah. Dan saya rasa sekarang masyarakat di Malaysia sudah mula ada awareness tentang kamera CCTV dan juga dashcam, dan kita tengok rata-rata sekarang ni di rumah-rumah, premis-premis perniagaan dan juga kenderaan, ramai orang dah mula pasang kamera CCTV. Ramai orang dah mula juga memasang kamera dashcam pada kenderaan sendiri. Saya rasa ini adalah satu permulaan yang bagus. Dan secara tidak langsung ianya membantu pihak polis untuk mendapatkan rakaman-rakaman tersebut dijadikan sebagai bukti. Tapi dari segi mungkin kita percaya yang kita ada sumber daripada CCTV, dashcam dan sebagainya. Tapi dari segi teknikal mungkin kita kurang aware tentang perkara ini. Kita tak faham kan. Jadi dari segi teknikal daripada pihak PDRM sendiri untuk nak mengesan pergerakan jenayah tersebut, jadi bagaimana Puan boleh terangkan? Okey, dari pihak forensik, sehingga ke hari ini saya boleh katakan rakaman CCTV ataupun rakaman dashcam yang kami terima masih lagi dalam kualiti yang rendah. Masih ada lah rakaman yang kami terima tu. Saya rasa walaupun masyarakat kita ada awareness tentang penggunaan kamera CCTV ni, tapi awareness tentang menggunakan kamera CCTV yang berkualiti tinggi tu masih belum banyak. Sebab yalah, macam orang fikir okey, kita ada kamera CCTV di rumah untuk memantau, yes, itu dah mencukupi. Sedangkan kita perlu satu rakaman yang berkualiti tinggi, yang terang dan jelas untuk memaparkan satu-satu kejadian ataupun subjek dalam rakaman tu, supaya benda tu nanti boleh dijadikan sebagai buktilah, pembuktian dalam siasatan polis. Dari segi teknikalnya, kamera CCTV ni kita tahu ada bermacam-macam jenis dari segi resolusi, dan juga saya rasa ini dia punya perbezaan dia dari segi harga lah. Orang cakap beli yang murah janji ada. Tak, sebenarnya ada juga dalam harga yang rendah tapi memberikan satu kualiti yang bagus. So saya rasa orang kena aware berkaitan dengan resolusi. Sebab dia kamera CCTV dia macam kita tengok TV. Dia ada yang TV standard definition, ada yang high definition, sama juga dengan kamera CCTV. So dia ada high definition yang resolution dia dalam 1920 pixel darab 1080 pixel. That one is the best lah. Yang ke atas dan ke atas sampai ke 4K. Kita menyentuh tentang mengenal pasti suspek dan sebagainya, pergerakan. Jadi mungkin Puan sendiri nak kongsikan, sekiranya berlaku satu kes dan ada
ada kata rakaman CCTV, rakaman dashcam dan sebagainya. Apakah antara proses yang dilalui oleh makmal ataupun Jabatan Puan sendiri untuk melakukan proses siasatan berdasarkan bukti tersebut, Puan? Okey, sebagai juruanalisis di Makmal Forensik PDRM, kami menjalankan analisis itu berpandukan kepada permohonan dari pegawai penyiasat. Okay. Sebab sebagai juruanalisis kami tidak terdedah secara langsung dengan kes tersebut dan juruanalisis tidak mengetahui keseluruhan cerita berkaitan dengan kes tu. Jadi sumber ataupun info berkenaan dengan kes, berkenaan dengan individu yang dikendaki dalam rakaman tu perlu disalurkan oleh pegawai penyiasat secara detail. Sebagai contoh, pegawai penyiasat dah tengok dulu rakaman tu dan dia tengok pada minit ke berapa, okey, ada satu individu yang dikehendaki. Jadi info-info tu dia perlu berikan secara jelas kepada pegawai penyiasat. Macam dia kata pada minit ke 10 satu saat ada nampak satu individu mencurigakan yang memakai baju warna putih berseluar biru. That one is yang sangat-sangat penting lah, info macam tu. Apabila jawapan Puan ini mengingatkan saya terhadap ada beberapa kes di mana mereka mengatakan bahawa terdapat suntingan-suntingan video daripada CCTV dan sebagainya untuk mengelakkan daripada disabitkan kesalahan-kesalahan tertentu. Jadi bagaimana pihak Puan untuk nak meneliti tentang kandungan CCTV atau dashcam itu? Okey, satu-satu rakaman video ni, sebenarnya video ni orang ingat satu rakaman berkaitan dengan objek yang bergerak. Sebenarnya video ni secara amnya kita tahu dia adalah daripada rantaian gambar-gambar yang disusun dan dimainkan mengikut satu time dan dia secara sequence dia akan menghasilkan satu video. Dia macam dulu-dulu kita tengok flipbook kan. So yang orang melukis setiap satu helaian dan dia mainkan, kita nampak dia macam bergerak. Itu juga yang terjadi dalam video. Cuma sekarang dia dalam digitalize. So bila kita nak mencari satu-satu video yang orang kata ada superimpose ataupun ada pengubahsuaian, kita akan pergi balik kepada setiap frame per second dalam video tersebut dan kita akan mencari sekiranya ada tak mana-mana frame yang telah diedit. Sebab kalau telah diedit, setiap frame tu akan nampak perbezaan dia. Sebab kan ada yang video kemalangan, Sofia, yang kita bila dah viral, kita salahkan bandu tu. Tapi kita tak tengok keseluruhan daripada rakaman itu, bukan salah bandu itu kan. Betul. Jadi kena lihat pelbagai aspek jugalah kan. Ya, betul. Sebab tu macam kamera CCTV ataupun kamera dashcam sekarang ni ramai orang dah mula menggunakan. Jadi dalam satu-satu siasatan tu kita tak boleh bergantung pada satu rakaman sahaja. Kita perlu mengumpul daripada sudut-sudut yang lain juga. Kita melihat begitu banyak aspek yang perlu dianalisis oleh Puan sendiri kan. Seperti tadi ada melihat orang kata contoh resolusinya juga memain peranan. Dan sekiranya kita melihat antara video-video tular di media sosial dan sebagainya yang berhubung dengan percakapan, bagaimana pihak Puan sendiri memastikan Puan mendapat satu video yang penuh, bukti yang penuh supaya sebelum dianalisis tu memastikan itu bukti yang sebenarnya sahih dan kukuh untuk diperlihatkan? Hubungan di antara juruanalisis dengan pegawai penyiasat kena baiklah. Kena baik. Jadi info semua kena ada. Yes, betul. Kalau macam info tu tak mencukupi, pihak juruanalisis akan menghubungi pegawai penyiasat untuk dapatkan lebih lagi info berkaitan kes yang disiasat. Dan macam tadi ada cakap berkaitan dengan audio. Sekarang ni memang ada rakaman CCTV yang boleh merakam suara. Sebenarnya di Makmal Forensik juga kami ada juga membuat analisis perbandingan suara untuk mengenal pasti identiti yang bercakap. Jadi penting juga dashcam tu perlu ada suara. Betul. Kan. Dia boleh setting sebenarnya kan. Betul. Ada orang tak pandai setting, kena tengok kat setting tu nak buka suara ke date, time dan sebagainya. Perlu ada setting kat situ. Okey, dari segi saranan pihak Puan sendiri dalam pemasangan CCTV dan juga dashcam ni, nak letak dekat mana saranan tu? Kadang ada kita setakat kata orang tu ada dashcam, ada CCTV cukup. Tapi tak tahu nak letak tu tempat yang sesuai. Ya, okey. Saya sentuh sikit. Satu, macam tadi saya cakap, yang sangat-sangat diperlukan adalah satu kamera yang high quality, yang high definition, dan positioning juga sangat penting. Sebab kadang-kadang sebagai pengguna, orang yang baru nak pasang, diorang tak tahu jenis kamera yang macam mana yang sesuai diletakkan dalam satu-satu kawasan tu. Pada saya, syarikat pengeluar kamera CCTV, diorang lebih mempunyai pengalaman
dan mereka boleh bagi pandangan dan juga nasihat area yang macam mana sesuai kamera jenis macam mana. Maksudnya kalau macam nak letak dekat shielding atas, betul-betul atas, kadang-kadang ada letak jenis bullet camera. Sedangkan jenis kamera macam tu sesuai diletak pada sudut sebab dia punya titik fokus dia sikit. Jadi bila letak di atas, orang lalu kat bawah, so hanya nampak bahagian atas kepala. Jadi macam shielding ni dia lebih kepada jenis dome, jenis fish eye yang akan memberikan gambaran 3D. So positioning pada saya sebelum sebagai pengguna lah, sebelum memasang satu-satu kamera CCTV tu, buat demonstrasi dulu. Pada position macam ni, kalau ada individu yang lalu, boleh tak nampak wajah dia? Ataupun kalau ada satu-satu kejadian yang berlaku tu, jelas tak daripada position kamera yang diletakkan tu? Dan position tu sentiasa boleh diselaraskan. Okey. Kata tips yang sangat bagus. Kita ucapkan terima kasih kepada ASP Latifah Abdul Aziz, juru analisis kanan siasatan audio video Makmal Forensik PDRM. Dan semestinya apa yang dikatakan di sini, bila kita membeli CCTV atau dashcam itu, ada juga kata servis pemasangan. Mungkin sedikit extra charge dekat situ, tetapi kata kita memastikan pakar yang memasangkan supaya nanti bila kita perlukan bukti itu, dan kalau anda terbabit dalam apa-apa dua kes sekalipun, anda punya bukti tersendiri dan orang kata video yang boleh diguna pakai. Ya, kalau anda yang masih lagi belum ada CCTV, dashcam, pergilah ke kedai untuk anda cari kamera tersebut dan jangan risau sebab jangan kita ingat bahawa yang murah tu tak ada kualiti. Silap Puan dia kata walaupun murah ada full HD juga dan kalau anda yang memandu P-hailing dan sebagainya disarankan untuk ada kamera bukan saja depan belakang malahan ke dalam pun kena ada juga.